Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid yang dikasihi. Okay, kita sambung lagi PDPR hari ini bersama Cikgu Rozi untuk subjek pembuatan roti C03, penyediaan donat. Okay, masih lagi pernyataan aktiviti kerja yang ketiga iaitu melaksanakan penyediaan donat. Hari ini kita fokus pada teknik penyediaan dough. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang kaedah menyediakan dough. Kita dah belajar dough terus dan juga dough span. Hari ini kita nak tengok teknik-teknik penyediaan dough, fokus kepada teknik mengadun, teknik menguli dan teknik mencanai. Okey, so untuk teknik penyediaan dough, kita ada 7 teknik daripada mengadun yang mula-mula sekali diikuti oleh menguli, kemudian mencanai, melipat, membentuk, merehatkan dan juga menggoreng. Okay? Sebab ada banyak sangat, so kita tak akan belajar semua ini, ketujuh-tujuh ini sekaligus. Kita fokus 3 yang terawal dulu iaitu mengadun, menguli dan juga mencanai. Hari ini kita belajar tiga tu dulu. Yang 4 tu kita akan belajar di kelas yang akan datang. Okey, so kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kaedah mengadun ataupun mixing. Okey, so mengadun adalah proses mencampurkan bahan-bahan supaya sebati. Kita adun maksudnya kita campur, mix. Okey, kita campur. Dan dough, mengadun dough kan, apa itu dough kena tahulah. Dough tu adalah adunan tepung yang telah dicampurkan dengan air atau bahan yang bersesuaian untuk membuat roti, pastry dan sebagainya. So kita nak buat dough. Dough tu adalah adunan tepung yang seketul. Dia tak sama dengan batter. Okey, sebab kalau batter pun kita dah belajar dulu kan. Batter kita campur juga tepung dengan cecair, tapi yang itu tak perlu diuli. Kalau dough dia kena uli. Okey. Dan kenapa kita mengadun? Supaya kita nak gabungkan ke semua bahan. Okay, kita nak campurkan semua bahan, itu tujuan kita mengadun. Dan kemudian mengadun juga kita nak mengagihkan yeast secara merata. Okay, yeast tu kita guna sedikit sahaja. Jadi yang sedikit itu kita nak dia rata dalam adunan. So kita akan mengadunlah. Okay, dan mengadun juga akan membantu mengembangkan gluten yang ada di dalam tepung. So fungsinya untuk menganjarkan. So gluten ni adalah sejenis protein ya, dan dia akan menjadikan dough kita tu ataupun donat kita nanti tu jadi anjar. Okay, so macam mana kaedah mengadun? Kita dah belajar kan sebelum ni kaedah. Kita ada kaedah dough terus, kita ada kaedah dough berturut-turut diubah suai dan juga kita ada kaedah dough span. Kita dah belajar tentang kaedah dough terus dan kaedah dough span. Kaedah dough berturut-turut diubah suai ni kita tak perlu belajarlah untuk peringkat anak-anak murid semua. Cukup sekadar kita belajar dua jenis kaedah ini iaitu dough terus dan juga dough span sahaja. Okay, so ini kita ulang sikitlah pasal dough terus kan. Kalau dough terus, semua bahan masuk sekali dalam pengadun dan diadun ke tahap optima sampai dia jadi elastik. Okay, dough terus. Kalau dough span, dia ada dua peringkat kan. Peringkat awal, span disediakan iaitu sebahagian bahan tu tepung, air, sebahagian tu kita campur dulu, membentuk span dan selepas itu barulah pada peringkat kedua, selepas kita rehatkan, span tu pun dah jadi, kita akan campur lagi dengan baki bahan yang lain. Okey, dia ada dua peringkat untuk dough span. Okey, so yang ini adalah proses mengadun. Okey, kita campurkan semua bahan. Ini kalau guna mixer lah. Okey, kita mix all together. Okey, sekejap je. Dan selepas kita mengadun dough, dia belum jadi dough yang betul lah, kita akan pergi kepada proses menguli. Inilah bezanya antara batter dengan
dough. Better kita tak uli, tapi kalau dough kita kena uli ataupun kneading. Okey, kneading. K tak bunyi ya. Kneading. Okey. So menguli adalah proses meramas atau menggaul tepung dengan air dan bahan-bahan lain sehingga lembut. Okey, meramas, kalau kita uli guna tangan, kita memang meramaslah, ataupun kita guna mesin. Dan kenapa kita nak uli? Tujuan kita menguli adalah kita nak jadikan dough kita tu lembut, licin, kenyal, dan kita nak aktifkan yeast yang ada dalam adunan itu. Sebab roti, okey, roti ke donat dia memang sifatnya kembang. Dia tak macam batter. Batter yang kalau kita tak letak yeast tu kan, dia tak kembang. Tapi kalau yang kita guna yeast, dia akan jadi kembang. Okey. So, kita menguli supaya kita nak aktifkan yeast, supaya yeast itu bertindak balas terhadap adunan dan menyebabkan adunan kita ataupun dough kita itu nanti akan jadi lebih besar, lebih kembang. Dan menguli boleh dilakukan dengan tangan atau mesin. Macam cikgu dah katakan. So menguli ni dia memang kena guna tenaga. So kalau kita buat amali nanti, okay, memang kita ada mesin pengadun di bengkel pembuatan roti kita. Tapi cikgu nak semua anak murid merasai dulu pengalaman menguli menggunakan tangan, okey, menggunakan kudrat, okey, supaya boleh tahu macam mana cara menguli tu, okey. So menguli ni memang guna tenaga kalau kita menggunakan tangan. Okey. Okey, satukan adunan menjadi bentuk ketulan. Ini penerangan lah macam mana kita nak menguli. Lepas kita dah adun tu kan, kita akan jadikan adunan tu jadi macam satu bentuk ketulan, seketul. Okey. Dan pada peringkat awal, memang seketul dough itu dia melekit-lekit. Okay? Dia tak berapa cantik, dia tak licin. Jadi macam susah sikit lah kan. Tapi kita akan teruskan menguli dan membentuknya menjadi bola dengan cara menekan. Macam mana? Kalau kita baca, memang kita secara teori kita tak boleh nak tangkap lagi macam mana teknik ataupun kaedah menguli ni. Tapi bila kita dah buat sendiri, insya-Allah anak murid akan faham dan lebih ingat macam mana yang dikatakan menguli dough menggunakan tangan untuk jadi macam bola, lepas tu dengan cara menekan. Menekan macam mana? Okey, nanti kita akan hari ni kita belajar teori dulu. Insya-Allah bila kita dah jumpa nanti kita buat amali, kita akan berpeluang sendiri untuk menguli menggunakan tenaga masing-masing. Cikgu akan bagi semua orang dough untuk diuli. Okey, teruskan proses sehingga dough tidak melekat dan mudah dibentuk menjadi bola dan tidak hancur. Kadang dia tak melekat jadi satu. Kita kena satukan dia. Okey, kita akan uli, dan proses menguli ni bukannya sekejap tau. Jangan ingat macam kita nak buat cekodok, kita buat batter sekejap je dah jadi, tak. Menguli ni kalau guna tangan dia memakan masa. Okey, dan sekiranya adunan masih melekat, taburkan sedikit lagi tepung dan uli. So kita kena ada tepung tambahan, dan kita akan ambil sikit-sikit, bukan kita campurkan terus. Kalau rasa melekat, ambil sikit, kita uli lagi. Dan boleh juga letak tepung dekat tapak tangan untuk mengelakkan dia melekat di tapak tangan kita. Dan tekan bahagian bawah telapak tangan anda ke dalam adunan. Okey, bila kita nak menguli, kita banyak guna sini. Okey, bahagian bawah tapak tangan yang ini kita akan tekan. Kita akan tekan. Kita nak menekan. Kita menekan tu daripada belakang tau. Okey, kita akan menekan. Okey, kaedah ni dipanggil mengalahkan dough. Okey, kita nak menang, so kita akan tekan dia, dan fungsinya juga adalah kita nak membantu gluten ni mula berfungsi supaya dia dapat menganjalkan kita punya dough. Dan kita akan teruskan proses ini sehingga dough menjadi elastik. So kita punya tangan, bila kita menguli menggunakan tangan, kita akan guna kedua-dua tangan dan juga kekuatan bahu. Bahu pun kena gerak. Tak boleh nak pegang-pegang macam tu je. Bahu kita pun akan bergerak. Okay, sebab tu kena berdiri. Tak boleh nak duduk. Kena berdiri dan gunakan kudrat yang ada. Kita tekan guna bahagian bawah tapak tangan kita. Kiri dan kanan kita tekan. Bawa ke depan, tekan. Bawa ke belakang.
tolak lagi ataupun tekan ke depan, bawa ke belakang lagi, ke depan, okey. Sampailah doh jadi elastik. Macam mana elastik? Nanti kita akan, bila kita buat, cikgu tunjuk cara macam mana kita nak tahu doh kita dah elastik. Kita akan regangkan dia. Okey. Okey, kemudian kita lipat doh menjadi separuh dan gerakkan bahagian bawah ni, kita akan lipat, kita tolak lagi. Ni yang cikgu kata, bawa ke belakang, tolak lagi ke depan, kemudian kita ke belakang. Kita kalau nak terangkan dia agak payah jugalah. Lebih mudah bila kita buat amali. Okey, balikkan adunan, lipat dan gerakkan bahagian bawah tapak tangan anda ke belakang dan belakang. Maksudnya ke belakang lagi. Okey. Kita tak gerak ke belakang tau. Kita punya badan statik kat situ. Kaki kita tak gerak. Yang bergerak ke belakang adalah tangan kita sahaja. Okey, dan ulangi selama 10 minit atau mengikut resepi, dia bergantung kepada berapa banyak doh yang kita uli. Semakin banyak doh ataupun semakin berat doh, maka semakin lamalah masa yang kita perlukan untuk menguli. Dan proses menguli harus mengikut ritma dan stabil. Mengikut ritma ni maksudnya dia ada tempo lah. Kita uli. Bukan uli lepas tu relax sekejap. Okay? Pergi buat kerja lain dulu. Lepas tu tak ada. Kita kena teruskan. Okay? Kalau kita buat, kalau kita rasa penat, kita boleh minta kawan tolonglah sambung. Dan uli sehingga doh menjadi elastik. Okay, so ini adalah video menguli. Okay, so nampak dekat sini doh ni selepas diadun, dia tak jadi bulat cantik macam tu tau. Sebelum dia jadi satu adunan doh yang cantik bulat, dia macam ni lah rupa dia. Okay, so kita tengok apa yang dia buat pada doh yang dah diadun ni. Okey, dia tambahkan tepung supaya tak terlampau melekat, melekit. Tu yang cikgu kata, guna tapak tangan belakang. Bawa ke belakang dan ke belakang ni lah maksudnya. Dia tak gerak ya, kita kena guna dua-dua belah tangan dan bahu pun kena gerak, okey. Okey. Okey, itu saja. Tak ada tunjuk semua sebab kalau nak tunjuk daripada mula doh sampai doh jadi elastik lama. Okey, sebab tu kadang-kadang biasa juga orang yang buat roti ni, yang menguli roti ni, dia lelaki-lelaki yang gagah perkasa lah. Okey. Okey, selepas kita dah menguli, step ketiga ataupun teknik ketiga kita nak belajar adalah mencanai ataupun rolling. Okey. So mencanai ini adalah proses pergerakan menggunakan penorak dari bawah ke atas berulang kali menggunakan kedua-dua belah tangan. So nama benda tu adalah penorak. Ada juga orang panggil penggelik, ada juga guna roller. Okey, sama je bendanya tapi dia panjang. Dia bulat, bentuk silinder. So, kita akan guna kedua-dua belah tangan kita untuk mencanai dari bawah ke atas berulang kali menggunakan kedua-dua belah tangan. Dan semasa kita mencanai, kita akan tekan perlahan-lahan. Bukan tekan kuat-kuat, tak. Tekan perlahan-lahan untuk memastikan udara keluar. Okey. So, ini adalah gambar video. Okey, ini adalah video proses mencanai menggunakan penorak. Okey, kita tengok. Dia berulang-ulang kali menggunakan sedikit tekanan. Jangan kuat-kuat dan kita akan canai sehingga ketebalan yang kita nak. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kita dah belajar 3 teknik menyediakan donat. Kita dah belajar apa tadi mula-mula? Mengadun. Kemudian kita belajar menguli dan kita belajar mencanai. Okey, nampak macam menarik kan? So cikgu rasa pun anak murid pun dah tak sabar. Tapi sabar, kita tak habis lagi teknik untuk menyediakan dough. Kita baru 3, kita ada 4 lagi teknik kita akan belajar insya-Allah di kelas akan datang bersama Cikgu Rozi lagi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.